Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Roslina dan rakan-rakan seperjuangan. Hari ini saya akan membentangkan mengenai bab 8 iaitu pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Tajuk kecil ialah Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mengenai dasar pendidikan kebangsaan, yang pertama, laporan Barnes pada tahun 1950, ia telah mencadangkan sekolah Cina, Melayu dan Tamil untuk digabungkan menjadi satu buah sekolah kebangsaan. Malahan, ia juga mencadangkan bagi sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Manakala bagi sekolah menengah ataupun peringkat tinggi, ia menggunakan bahasa Inggeris. Akan tetapi, cadangan ini telah ditentang oleh masyarakat Cina kerana mereka menganggap bahasa ibunda mereka tergugat. Yang kedua ialah laporan Penhu pada tahun 1951. Ia diwakili oleh masyarakat Cina dan mencadangkan sekolah vernacular Cina untuk dikekalkan walaupun mereka telah bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan. Yang ketiga ialah Ordinan Pelajaran pada tahun 1952. Ia diperkenalkan dengan mengambil kira laporan Barnes dan laporan Penhu. Ia telah memberikan 3 cadangan. Yang pertama, ia telah menggunakan 2 sistem persekolahan yang menggunakan bahasa pengantar iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang kedua ialah bahasa Cina dan bahasa Tamil disediakan jika ada permintaan daripada ibu bapa. Ketiga, bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris. Begitu juga sebaliknya, iaitu bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Yang seterusnya ialah 3 sebab tidak dapat dilaksanakan. Pertama, kaum Cina dan kaum India menentang. Kedua, kekurangan keuangan. Ketiga, ancaman komunis. Yang keempat ialah Jawatan Kuasa Pelajaran yang ditubuhkan pada tahun 1955. Ia dibentukkan oleh Kerajaan Perikatan dan dipengurusi oleh Dato' Abdul Razak Hussain iaitu Menteri Pelajaran. Dengan itu, wujudnya laporan Razak yang dianggap dapat menyuburkan semangat perpaduan negara. Yang seterusnya ialah 4.1 iaitu laporan Razak pada tahun 1956. Terdapat 2 elemen yang pupuk perpaduan. Pertama, sistem persekolahan yang sama bagi penduduk. Kedua, penyeragaman ke kurikulum yang bercorak kebangsaan. Seterusnya cadangan. Yang pertama, penubuhan sekolah umum bagi sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu. Kedua, penubuhan sekolah jenis umum bagi sekolah rendah menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Ketiga, sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu. Keempat, sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris. Kelima, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib diajar di semua sekolah. Kesannya, penyata Razak telah mengemukakan cadangan penting bagi pembentukan bangsa yang bersatu padu melalui satu dasar pendidikan yang menggambarkan perasaan dan harapan masyarakat yang berbilang kaum di tanah air. Dengan itu, kenyataan Razak kemudian dijadikan Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. Yang kelima ialah Jawatan Kuasa Pelajaran bagi tahun 1960 yang dipengerusi oleh MC Abdul Rahman Haji Talib iaitu Menteri Pelajaran yang ketiga. Ia telah menubuhkan sekolah vokasional khas untuk murid yang lemah dalam peperiksaan SRP iaitu Sijil Rendah Pelajaran. Ia ditubuhkan bertujuan untuk mengkaji ordinan pelajaran pada tahun 1960. Laporan jawatan kuasa ini dikenali sebagai Laporan Rahman Talib pada tahun 1960. 5.1 ialah Laporan Rahman Talib pada tahun 1960. Terdapat beberapa syarat baru yang telah dicadangkan sebagai tambahan kepada penyata Razak untuk perpaduan. Terdapat 7 cadangan. Yang pertama, sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan. Kedua, sekolah jenis umum jadi sekolah jenis kebangsaan.
Ketiga, pelajaran percuma pada semua pelajar sekolah rendah kerajaan tanpa kira agama. Keempat, bahasa Inggris tukar kepada bahasa Melayu bagi sekolah rendah. Kelima, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah menengah. Keenam, agama Islam diajar di semua sekolah bantuan penuh kerajaan yang ada tidak kurang lebih daripada 15 pelajar. Ketujuh, peperiksaan awam dijalankan dalam bahasa Melayu. Kesannya, syur-syur dalam laporan Rahman Talib telah diterima dan digubal menjadi akta pelajaran pada tahun 1961. Yang keenam ialah kajian Aminuddin Baki pada tahun 1965. Ia diperkenalkan mengenai sistem sekolah ke jurusan dan ia bertujuan untuk menampung pelajar yang gagal masuk sekolah menengah akademik dan bermatlamat untuk menyediakan pelajaran pada peringkat menengah rendah sehingga umur 15 tahun. Terdapat 3 cadangan. Pertama, berikan berbagai kursus kemahiran untuk lahir tenaga kerja mahir bagi persediaan pasaran kerja. Kedua, kursus kemahiran pilihan diajar ialah perdagangan, sains rumah tangga, seni perusahaan, dan sains pertanian. Ketiga, mata pelajaran wajib diajar seperti di sekolah menengah biasa. Yang ketujuh ialah jawatan kuasa kabinet pada tahun 1974. Ia dibentuk untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Ia terdapat objektif utama. Pertama, menilai sejauh mana pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan yang sedia ada dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang diperlukan negara. Kedua, mengenal pasti sejauh mana dasar pelajaran kebangsaan dapat melahirkan masyarakat bersatu, berdisiplin, dan terlatih. Seterusnya, 7 kandungan ialah: pertama, penekanan penguasaan 3M, yaitu membaca, menulis, dan mengira. Kedua, kenaikan darjah automatik. Ketiga, penekanan sekolah vokasional. Keempat, sukatan pelajaran swasta. Kelima, bahasa Melayu mata pelajaran wajib dalam periksaan. Keenam, penekanan kokurikulum. Ketujuh, disiplin asas perpaduan. Seterusnya ialah pelaksanaan dengan kurikulum baru bagi sekolah rendah KBSR, yaitu pada tahun 1982, manakala kurikulum bersepadu bagi sekolah menengah ialah KBSM pada tahun 1988. Kurikulum ini juga menekankan perkembangan diri pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Yang terakhir ialah falsafah pendidikan negara yang mempunyai 5 kandungan. Yang pertama, pelengkap pada dasar pendidikan kebangsaan. Kedua, dasar pendidikan kebangsaan penting untuk pupuk perpaduan dalam masyarakat pelbagai kaum. Ketiga, usaha berterusan perkembangan motivasi individu secara bersepadu untuk melahirkan insan seimbang jasmani, emosi, rohani, dan intelek. Keempat, melahirkan warga berilmu, ketertampilan, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Kelima, dapat memberikan sumbangan kepada keluarga, masyarakat, dan negara.